Selamat sore, ibu-ibu Komisi Wanita yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi bersyukur kita bisa berjumpa lagi hari ini. Kita bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan pada kita, nikmati sehari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan sebuah lagu dari KPTK nomor 388, Bersinarlah Roh Kudus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. 我们现在进入祷告。 Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menolong setiap kami, kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 5 ayat 16. 让我们一起打开圣经，在加拉太书5章16节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian Tuan Willy membacakan dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 我说，你们但顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。 Ibu-ibu Komisi Wanita dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， izinkan saya bertanya satu hal. 请允许我问一个问题： Apakah ketika seseorang yang sudah percaya Yesus, hidupnya sudah sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? 一个已经相信耶稣的人，他的生活是否真的完全符合神的心意呢？ Tentunya pertanyaan ini sulit untuk dijawab. 这个问题当然很难回答。 Berhubung kehidupan orang sudah percaya Yesus terkadang masih jatuh dalam keinginan daging. 因为信主的人有时仍会跌倒在肉体的色欲中。 Misalnya terkadang kehidupan orang percaya masih ada menyimpan marah. 例如，信主的人的生活有时还会存有愤怒。 Ada kebencian, dendam, tamak, percaburan, iri hati, dan hal nafsu duniawi lainnya. 有仇恨、报复、贪婪、淫乱、嫉妒和其他俗世的欲望。 Barangkali kita sering mendengar ada orang yang kehidupan keluarganya menjadi berantakan karena ada anggota keluarganya yang berjudi. 我们也许常听说有些家庭因为家人赌博而破碎。 Lalu kalah, akhirnya rumahnya dijual, lalu berjudi lagi, kalah lagi. 输钱后卖房子，继续赌博，再输钱。 Dan pinjam uang pada orang lain, lalu akhirnya terjerat utang.
再向人借钱，最后陷入债务之中。 Barangkali juga kita sering mendengar ada keluarga yang hancur karena ada suami atau istri yang tidak setia atau selingkuh. 我们也常听说，有些家庭因为配偶不忠或外遇而破裂， Akibatnya keluarga menjadi tidak harmonis, 导致家庭失和， selalu konflik, anak-anak menjadi telantar dan akhirnya bercerai. 常常争吵，孩子被忽略，最后导致离婚。 Ibu-ibu komisi wanita dikasih Tuhan, 亲爱姊妹姐妹们， keinginan daging akan selalu menyeret manusia menuju kehancuran. 肉体的失意总是会把人拖向毁灭。 Lalu bagaimana kita dapat bebas dari keinginan daging? 那么我们要如何摆脱这些肉体的失意呢？ Yaitu hiduplah oleh roh. 就是要靠圣灵而活。 Loh, bagaimana kita bisa hidup oleh roh? Bukankah kita masih dalam dunia ini? 我们怎么能靠圣灵而活呢？我们还活在这个世界上， Kita masih memiliki tubuh jasmani. 我们有肉身。 Kalau dikatakan hiduplah oleh roh, bukankah itu mustahil? 说要靠圣灵而活，这不是不可能的吗？ Apakah itu artinya kita tidak boleh merawat tubuh jasmani kita? 这是不是意味着我们不能照顾我们的肉体呢？ Memang kedengarannya agak tidak masuk akal. 这听起来的却有些不合理。 Namun kalau dipikir-pikir, kok bisa ya Paulus memberikan nasihat yang demikian? 但仔细想想，保罗为什么会这样劝勉呢？ Dalam Galatia 5 ayat 16 bunyinya demikian. 加拉太书5章16节说： Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 我说，你们当顺自圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。 Paulus memberikan nasihat demikian bukan berarti kita hanya boleh mengurusi kehidupan rohani saja dan mengabaikan tubuh jasmani kita. 保罗这样的劝勉，并不是要我们只关心灵性而忽略身体。 Lalu apa artinya hidup oleh roh? 那么靠圣灵而活到底是什么意思呢？ Begini, 这样说吧， surat Galatia ditulis oleh Paulus. 加拉太书是保罗所写的。 Pada masa itu jemaat Galatia terbentuk yang merupakan hasil dari pergerakan penginjilan yang dimulai dari Yerusalem. 那时加拉太的教会是从耶路撒冷开始的福音运动所接触的国之一。 Dan salah satunya adalah jemaat Galatia. 也传到了非犹太人中间，包括加拉太教会。 Namun banyak orang Kristen Yahudi walaupun sudah menjadi Kristen, mereka masih menjalankan tradisi sunat, aturan tentang makanan dan sabat. 然而，许多犹太基督徒虽然已经相信了基督，却仍然坚持各礼、饮物规条和守安息日传统。 Bukan hanya itu, mereka ini datang ke jemaat Galatia dan mengacaukan pelayanan Paulus dengan mengajarkan bahwa Kristus saja tidak cukup. 他们甚至来到加拉太教会扰乱保罗的事工，教导说，但靠基督还不够， Harus ditambahkan dengan menjalankan hukum Taurat. 还要加上遵行摩西律法。 Itulah sebabnya Paulus hancur hatinya akan kondisi jemaat Galatia dan dikacaukan imannya. 因此，保罗为加拉太教会被扰乱的信仰感到极其痛心。 Paulus heran karena jemaat Galatia berpaling dari Injil yang murni kepada Injil yang lain. 保罗感到惊讶，因为加拉太的信徒离弃了纯正的福音，转向了别一个福音， Yaitu Injil dengan penambahan hukum Taurat. 就是添加摩西律法的福音。 Namun ada pertanyaan yang harus dijawab. 但有一个问题必须回答： Kalau hanya Injil, apa yang menjadi pedoman seseorang hidup? 如果这有福音，那么人应该以什么为生活的准则呢？
Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sebuah batasan perilaku seseorang. 保罗说，律法这是规范行为的界限。 Orang bisa dikatakan berdosa kalau melanggar hukum Taurat. 人若违背律法，就算犯罪。 Dan seluruh dunia tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. 然而世上没有人能完全遵守律法。 Mereka tahu hukumnya tetapi tidak punya kekuatan untuk melakukan. 他们知道律法，却没有能力去行出来。 Oleh sebab itu, hukum Taurat digenapi di dalam Yesus. 所以律法在耶稣里已成全。 Hanya Yesus yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. 只有耶稣能完全遵守律法。 Yesus yang mati dan bangkit ini memberikan hidup baru kepada orang yang percaya kepadanya. 这位死而复活的耶稣基督，赐下新生命给一切相信他的人。 Mereka dimampukan untuk melakukan hukum Taurat karena Yesus tinggal di dalam orang percaya melalui Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya. 因为耶稣借着所赐的圣灵住在信徒里面，使他们有能力遵守律法。 Jadi orang yang sudah percaya pada Yesus harus meninggalkan kebiasaan manusia lama. 所以信靠耶稣的人必须离去旧人的习惯， Yaitu perbuatan daging dengan hidup di dalam roh. 就是肉体的行为，而要靠圣灵而活。 Dengan hidup oleh roh, orang percaya dapat mengalahkan keinginan daging. 靠圣灵而活的信徒能胜过肉体的情欲。 Kristus yang memberikan kekuatan kepada setiap orang percaya untuk mengalahkan kecenderungan manusia lama. 是基督之下，赐下力量，使每一位信徒能胜过旧人的倾向。 Sebab kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Yesus. 因为罪的权势已被耶稣打败了。 Namun hidup di dalam roh ini perlu diusahakan terus-menerus. 然而，这样的圣灵里的生活需要持续努力实践。 Orang yang sudah di dalam Kristus harus diperbaharui terus-menerus. 在基督里的人必须不断被更新， Bertobat terus-menerus dari kebiasaan manusia lama. 不断从旧人的习性中悔改。 Hal ini seperti tukang kebun yang memotong ranting pohon yang rusak. 这就好像园丁剪去坏掉的枝子， Dan merawat ranting yang berbuah. 细心培养结果子的枝子。 Jadi setiap orang percaya harus terus-menerus memangkas kebiasaan buruk. 因此，每一位信徒都要不断修剪罪恶的坏习惯， Dan memperbaharui dirinya. 并让自己的自更新。 Dengan melakukan ini terus-menerus, maka setiap orang percaya semakin hari semakin menghasilkan buah roh yang nyata. 当这样持续的操练时，信徒的生命就会越来越多结果出圣灵的果子。 Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔和节制。 Saudara dikasih Tuhan, kata hiduplah dalam bahasa aslinya adalah peripateo. 行色为人，原文是peripateo， Yang dapat juga berarti berjalan, berjalan mengelilingi, berjalan kian kemari. 也可以翻作行走、往来、四处行走。 Itu artinya kalau seseorang mau hidup di dalam roh, ada usaha orang itu untuk selalu berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. 这表示，若一个人要在圣灵里生活，他必须不断努力的让圣灵来引导他的脚步。 Orang percaya yang selalu berjalan dipimpin oleh Roh Kudus akan ada pertumbuhan rohani dan dapat lepas dari keinginan daging. 那些时常让圣灵引导的信徒，灵命会有成长，也能脱离肉体的色欲。 Ibu-ibu komisi wanita dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， keinginan daging akan menyeret hidup kita pada kehancuran. 肉体的色欲
会破坏我们的生命。 Namun hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dapat mematahkan keinginan daging. 但被圣灵引导的生命能战胜肉体的情欲。 Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata demikian. 上帝的话在以赛亚书40章29到31节如此说。 Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Bagi siapapun yang kelelahan, 凡感到疲惫的人， siapapun yang merasa tidak berdaya dengan dirinya sendiri, 凡感觉自己无力的人， siapapun yang merasa kotor dengan dirinya sendiri, 凡感觉自己污秽的人， siapapun yang merasa tidak berharga dengan dirinya sendiri, 凡感到自己毫无价值的人， tangan Yesus terbuka lebar. 耶稣正张开双手， Dia ingin setiap kita datang kepadanya. 他希望我们每一位来到他面前， Dia ingin memeluk kita dan memberikan kelepasan 他想拥抱我们，是给我们释放， dan memberikan kehidupan yang bebas dari hawa nafsu dunia. 并赐下一个脱离世俗情欲的生命。 Rindukah kita mempunyai kehidupan yang bebas dari keinginan daging? 我们是否渴望一个远离肉体色欲、亲近神的生命呢？ Kehidupan yang dekat dengan Tuhan. 亲近神的生命， Marilah kita membuka hati kita, 让我们敞开心门， mengakui segala dosa-dosa kita, 承认自己的一切罪， bertobat dan memohon Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. 悔改，并祈求圣灵引导我们的生命。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Bapa, tolonglah kami sebagai orang-orang yang percaya pada Engkau ya Tuhan, untuk semakin hari semakin memperbaharui hati dan hidup kami. Bila sungguh Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, sehingga kehidupan kami boleh memancarkan buah roh yang baik. Terima kasih ya Bapa, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.